Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 2 Ramadan bersama saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Kita saksikan dulu tajuk utama malam ini. Pendedahan berita Al-Hijrah berhasil. Kurma Israel dirampas. Pemilik perniagaan ditahan. Juga ibu tukar pengakuan tidak bersalah bancuh susu dengan dadah. Sehari selepas pendedahan berita Al-Hijrah berhubung kurma dari Israel yang dijual di pasaran tempatan, Jabatan Kastam Diraja Malaysia merampas 73 pek kurma organik Jumbo Made Jewel Dates dari negara haram itu. Kurma seberat 14.6 kg dengan anggaran nilai RM678 itu dirampas di sebuah gudang di sekitar Kelang semalam. Timbalan Ketua Pengarah Kastam Datuk Sazali Muhammad berkata serbuan 11.30 pagi itu dilakukan bahagian penguatkuasaan JKDM Zon Tengah 2. Hasil pemeriksaan ke atas gudang tersebut menemukan 73 pek buah kurma dilabelkan organik Jumbo Made Jewel Dates dari Israel. Dalam serbuan itu juga seorang lelaki warga tempatan berusia 40-an dipercayai pemilik perniagaan berkenaan turut ditahan untuk siasatan lanjut. Selain itu, serbuan turut dilakukan di dua lokasi lain iaitu sebuah pejabat di Kelang dan sebuah kedai yang menjual makanan organik di Petaling Jaya. Semakan Kastam mendapati kurma dibawa masuk dari negara Eropah secara pukal bersama barang makanan lain dari negara Eropah pada tahun 2022 dan diisytiharkan sebagai foodstuff. Ia kemudian dibungkus semula untuk dijual di pasaran tempatan pada harga sekitar RM20 hingga RM30. Kita dah buat siasatan kepada dokumen-dokumen yang berkaitan. Kita cek orang ikrar custom satu, orang ikrar import, dan kita dapati barangan tu, ada korma tu dideklarkan dalam borang custom tu bersekali dengan barang-barang makanan lain dan diikrar sebagai foodstuff lah. Jadi barang itu kita lihat pada dokumen-dokumen dia datangnya daripada sebuah negara di Eropah lah. Dia tak ada mention straight daripada Israel. Jadi itu menyebabkan mungkin dia terlepas lah. Gitu. Datuk Sazali berkata apa-apa produk dari Israel perlu mendapat permit khas dari Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI. Dan tinjauan berita Al-Hijrah petang tadi mendapati masih terdapat aktiviti jual beli kurma tersebut di platform e-dagang. Namun ia dijual bukan dari akaun rasmi syarikat tersebut dan dipercayai dari penjual semula atau reseller. Perinciannya bersama wartawan Hanisa Hasanuddin. Pencarian di platform e-dagang menunjukkan kurma dari Israel itu masih dijual. Hasil pencarian menerusi akaun rasmi syarikat tersebut di platform e-dagang hanya menunjukkan tiada produk dijual. Malah di dalam laman web syarikat Matahari Sendirian Berhad tersebut juga sudah tidak menemui produk berkenaan dan laman web tersebut seolah-olah telah ditutup. Sementara itu, saya dan kru meninjau di beberapa pasaraya di ibu negara hari ini untuk melihat sekiranya kurma tersebut masih dijual. Namun saya dapati tiada kurma dari Israel itu dijual seperti yang dikatakan orang awam. Rata-rata kurma yang terdapat di pasaran adalah dari Palestin, Iran dan beberapa negara lain. Sekiranya terdapat di pasaraya lain, orang ramai boleh membuat aduan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN supaya membolehkan sebarang tindakan lanjut diambil. Laporan saya yang lepas semestinya membangkitkan kemarahan rakyat Malaysia. Susulan penemuan kurma dari negara haram Israel tersebut, semua pihak termasuk penguatkuasa dan juga orang awam perlu peka sekiranya terdapat lagi perkara sebegini berlaku. Dan sebagai pengguna, simak dahulu label pada produk kurma tersebut sebelum membeli kerana saya yakin anda tidak mahukan sajian dari tangan berdarah genosid Israel. Hanisa Hasanuddin, Berita Al-Hijrah.
Dan berita Al-Hijrah cuba mendapatkan jawapan dari Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Datuk Armizan Muhammad Ali, namun masih tiada jawapan diberikan berhubung isu kurma dari Israel yang dijual di pasar raya itu. Dalam pada itu, pengarah KPDN Kelantan Azman Ismail berkata setakat ini pihaknya tidak mendapat sebarang aduan berhubung penjualan kurma yang diimport dari negara haram Israel di negeri tersebut. Namun kecoh pula isu tukar bungkusan kurma Israel untuk dijual di pasaran tempatan. Jelas beliau, tindakan menukar bungkusan tersebut akan dikenakan tindakan kerana mengelirukan pengguna, denda sehingga RM100,000 bagi individu dan RM250 buat syarikat jika didapati bersalah. Justru Azman memohon mana-mana pihak sekiranya ada mendapat maklumat untuk tampil membuat aduan. Setakat ni alhamdulillah kita belum dapat apa-apa aduan pasal kemasukan kurma yang dia kata kurma Israel tu di dalam negeri Kelantan lah. Setakat ni belum ada apa-apa aduan kita terima lagi lah. Memang ada buat pemantauan ke? Ya, untuk pemantauan kita dah memang setiap hari pemantauan, cuma bulan puasa ni kita tingkatkan lagi, kita pergi ke pasar-pasar Ramadan. Okey, semua pasar-pasar Ramadan kita akan turun bermula daripada semalam. Yang pemantauan biasa tu memang macam biasa, itu kita dah jawa harian kita lah. Intipan selama 14 hari Jabatan Kastam Diraja Malaysia JKDM Kelantan membuahkan hasil apabila berjaya mematahkan cubaan menyeludup 10,175 kilogram minyak masak paket bersubsidi ke negara jiran menerusi serbuan awal pagi semalam. Pengarahnya Wan Jamal Abdul Salam Wan Long berkata, serbuan jam 4 pagi berhampiran Jambatan Kampung Kubang Panjang Tumpat itu turut menahan dua lelaki tempatan iaitu pemandu lori dan pembantunya berusia awal 30-an. Turut ditahan dua orang lelaki Melayu yang bertindak sebagai pemandu dan pembantu pemandu. Siasatan masih terus dijalankan bagi mengenal pasti pemilik barang dagangan yang telah dirampas. Modus operandi yang digunakan adalah membawa masuk minyak masak paket bersubsidi tempatan untuk dihantar ke negara jiran melalui pengkelang haram dan menggunakan pelbagai jenis kenderaan sama ada kenderaan penumpang, lori atau van untuk disimpan sebelum diedarkan di pasaran negara jiran. Hasil siasatan mendapati bekalan minyak terbabit bernilai RM20,350 dipercayai dari Ipoh Perak dan untuk diseludup ke negara jiran Thailand menerusi pengkalan haram di Sungai Golok. Soal siasat juga mendapati pemandu dan pembantunya yang bertindak sebagai transporter menerima upah RM300 untuk menghantar bekalan minyak masak berkenaan. Kes disiasat mengikut Seksyen 135-1-I Akta Kastam 1967 dan diklasifikasikan semula mengikut Seksyen 5 Akta Kawalan Bekalan 1961. Gara-gara menyimpan kepala dan daging kijang, seorang lelaki didenda RM1,000 di Mahkamah Session Seremban atas pertuduhan memiliki hidupan liar yang dilindungi tanpa lesen 3 tahun lalu. Tertuduh Muhammad Rosli Ahmad, 53 tahun, yang bekerja sendiri mengaku bersalah di hadapan Hakim Mazni Nawi selepas pertuduhan dibacakan. Tertuduh didapati menyimpan bahagian kepala dan daging kijang seberat 1.4 kilogram iaitu hidupan liar yang dilindungi di bawah jadual pertama Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010 tanpa lesen. Perbuatan itu dilakukan di Kampung Paya Renggoh, Johor, Kuala Pilah. Kijang adalah haiwan yang dipelihara serta dilindungi kerana mengalami ancaman penurunan populasi akibat pemburuan haram di mana daging hidupan liar mendapat permintaan tinggi. Seorang ibu yang mengaku menganiaya anak lelakinya berusia 16 bulan dengan memberi susu di bancuh dadah menukar pengakuan kepada tidak bersalah di Mahkamah Session Petaling Jaya. Suri rumah berusia 34 tahun mengubah pengakuan berkenaan ketika sebutan semula kes di hadapan Hakim Nur Ruzilawati Muhammad Nur. Pada prosiding 2 minggu lalu, mahkamah menetapkan hari ini untuk fakta kes dan jatuh hukum bagi wanita berkenaan. Suaminya yang berusia 40 tahun kekal dengan pengakuan tidak bersalah sebaik pertuduhan dibacakan semula hari ini.
Kedua-dua mereka didapati melakukan penganiayaan terhadap anak lelaki mereka berusia setahun 4 bulan dengan memberi susu bercampur dengan air yang mengandungi dadah berbahaya jenis metafetamin. Kesalahan didakwa dilakukan di Pangsapuri di Taman Medan sekitar jam 6 petang 19 Februari lalu. Kes akan disebut semula 10 Mei. Jabatan Pengurusan Bencana Daerah JPBD mengisytiharkan papar dilanda kemarau. Ia susulan krisis bekalan air kritikal dihadapi sejak beberapa minggu lalu. Pegawai Daerah Papar Muhammad Fuad Abdullah melalui satu notis kenyataan memaklumkan pihaknya sebulat suara mengumumkan perkara itu dengan pengisytiharan terbabit dilakukan jam 10.30 pagi tadi. Susulan itu, beliau menjelaskan pihaknya sedang mengambil tindakan susulan bagi menangani perkara berkenaan. Pengagihan bekalan air dibuat secara berjadual dengan turut mendapatkan bantuan lori tangki air daripada Jabatan Air Negeri Sabah Jans Ranau, Majlis Daerah Buford, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Kota Kinabalu, selain selebihnya disewa daripada pihak swasta. Keutamaan diberikan kepada hospital, rumah ibadat, rumah warga tua dan sekolah. Manakala Majlis Daerah Papar akan memberi keutamaan kepada kawasan perumahan, manakala Pejabat Parlimen Papar memberi tumpuan di kawasan perkampungan. Selepas ni, nira kelapa jadi rebutan ketika berbuka. Alhamdulillah bertemu kembali. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM tidak pernah memberi sebarang pengiktirafan kepada mana-mana pihak untuk menawarkan pakej perkhidmatan perkahwinan di Thailand seperti yang diiklankan di media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar berkata dakwaan yang mengaitkan JAKIM itu adalah palsu kerana ia jelas bertentangan dengan peranan JAKIM dalam memastikan masyarakat Islam mematuhi hukum dan undang-undang. Peraturan diwujud ni contohnya kan, kalau katakan perkahwinan poligami, buat kahwin di Thailand ikut pakej tadi. So jadi pertama status perkahwinan tu mungkin diragui, kita tak tahu kan sama ada sah ke tidak. Betul dalam undang-undang bila dia balik semula ke negara memang peraturan yang membenarkan untuk pasangan tadi itu mendaftarkan pernikahan yang di Thailand tadi. Tetapi kena ingat bahawa peruntukan Seksyen 12/2 baca bersama dengan Seksyen 40/2 enactment Undang-Undang Islam Negeri-Negeri. Beliau berkata demikian susulan terdapat beberapa pihak tidak bertanggungjawab mengiklankan di Facebook pakej perkhidmatan perkahwinan di Thailand dengan meletakkan di dalam iklan tersebut antaranya diiktiraf JAKIM dan Kerajaan Malaysia. Jelasnya bagi kedua-dua kesalahan di bawah Seksyen 12/2 dan Seksyen 40/2 enactment Undang-Undang Keluarga Islam Negeri-Negeri, mereka yang bersalah boleh dikenakan denda tidak melebihi RM1,000 dan penjara tidak melebihi 6 bulan atau kedua-duanya. Kerajaan tidak berhasrat menutup mana-mana platform media sosial pada masa ini. Menteri Komunikasi Fahmi Fazil bagaimanapun berkata kerjasama lebih erat diperlukan daripada penyedia platform media sosial bagi menangani beberapa isu keselamatan. Fahmi berkata beberapa perkara juga sedang diteliti bagi menangani isu tersebut secara menyeluruh. Di Malaysia, kita pada waktu ini, saya ulang, tidak berhasrat untuk menutup mana-mana platform media sosial, tapi kita percaya kita perlukan kerjasama yang lebih baik daripada platform-platform ini dan ada beberapa langkah yang sedang dipertimbang untuk pastikan sekiranya ada isu-isu seperti keselamatan dalam talian bagi kanak-kanak terutamanya, isu bahan-bahan lucah, bahan-bahan pornografi dan sebagainya dapat ditangani dengan lebih baik, termasuk juga masalah jualan produk-produk yang mungkin tidak patut. Ya, jadi beliau menjawab soalan tambahan Ahli Parlimen Batu Pahat On Abu Bakar yang ingin mengetahui sama ada kerajaan akan menutup TikTok dan media sosial lain yang memudaratkan seperti yang sudah dilaksanakan beberapa negara. Fahmi berkata sudah ada perbincangan dan kerjasama yang lebih baik dengan penyedia platform media sosial berkaitan beberapa isu terutama berkaitan undang-undang yang sesuai bagi manfaat rakyat sesuai keperluan semasa. Katanya pada masa ini, kerajaan berpandangan media sosial yang ada sekarang banyak membantu dari aspek ekonomi dan ia memberi banyak manfaat kepada rakyat.
Beliau berkata kerajaan mengambil maklum tindakan yang diambil beberapa negara berkaitan media sosial. Antaranya India yang membenarkan TikTok beroperasi sejak 5-6 tahun lalu dan di China juga TikTok tidak wujud langsung tetapi mereka ada platform lain dikenali Douyin. Tawaran penganjuran Sukan Commonwealth 2026 oleh Persekutuan Sukan Commonwealth atau CGF kepada Malaysia akan dibincangkan Kabinet minggu depan. Menteri Belia dan Sukan Hannah Yeoh berkata, beliau banyak maklum balas berhubung perkara itu. Perkara ini akan dibawa ke perbincangan Kabinet pada minggu hadapan, saya percaya. Jadi saya tidak mahu mendahului perbincangan Kabinet. Ada banyak maklum balas di luar sana, semua memberikan pandangan masing-masing, tetapi saya bagi jaminan bahawa kerajaan ini sangat bertanggungjawab dengan setiap ringgit duit rakyat dan kita akan pastikan perbelanjaan yang kita nak lakukan ini mesti mendatangkan hasil kepada negara dan kita akan memberikan pertimbangan yang sewajarnya untuk perkara ini. Beliau berkata demikian pada sesi penggulung titah ucapan diraja di Dewan Rakyat siang tadi. Air tuak atau nira kelapa sentiasa menjadi rebutan pelbagai lapisan masyarakat tempatan sebagai minuman untuk berbuka puasa. Ia menjadikan Al-Azmi Ibrahim, 47 tahun dari kampung Batu Putih Marang, tidak menang tangan untuk memenuhi tempahan kira-kira 1,800 liter air tuak sepanjang Ramadan ini. Al-Azmi berkata dia menerima tempahan kira-kira 60 liter air tuak setiap hari kerana air tuak dari jenis kelapa matak mendapat permintaan tinggi disebabkan ia tahan lama selain manis dan bergas. Jelas beliau, rutin hariannya sepanjang bulan puasa ini adalah memungut botol mengandungi air tuak 2 kali sehari, iaitu pada sebelah pagi dan petang. Memang kita kata bulan Ramadan ni macam jauh beza lah dengan bulan-bulan biasa. Pasal kalau sini ni memang jadi ada orang kita ni nak buka puasa nak air tuak. Dah sehari dah dahaga dah. Ini buka puasa dengan air tuak tu bahaya batu memang kik lah orang kata. Gitu. Beliau yang mengusahakan air tuak kelapa matak sejak 2015 berkata, kepingan kayu cengal dimasukkan ke dalam botol semasa diletakkan pada mayang kelapa bagi mengelak airnya cepat masam dan rosak. Air tuak yang dipungut akan ditapis sebagai mengasingkan habuk mayang kelapa sebelum dijual kepada pelanggan yang akan mengambil setiap hari. Katanya dia menjual air tuak dengan harga RM12 untuk botol 1.5 liter dan RM5 untuk botol 500 ml dan mampu meraih pendapatan kira-kira RM300 sehari. Mari sama-sama kita contohi akhlak terpuji baginda sallallahu alaihi wasallam dengan menjadi mukmin yang paling pemurah khususnya dalam Ramadan. Riwayat Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang paling pemurah dan menjadi lebih pemurah pada bulan Ramadan. Mari berwakaf kepada pembinaan kompleks tahfiz anak-anak mualaf yang pertama di Malaysia dengan nilaian RM350 per kaki persegi sebagai bekalan saham pahala di akhirat kelak. Perundingan belum berhasil, penduduk Gaza terus bermandi darah. Di Gaza, Ramadan di Gaza terus dihujani bom dan meragut sekurang-kurangnya 80 nyawa dalam serangan yang dilancarkan sepanjang malam. Ia menyasarkan Dir Al-Balah, Gaza City, Selatan Han Yunis dan Rafah. Puluhan lagi dilapor hilang di bawah runtuhan dan Kementerian Kesihatan Kendalian Hamas memaklumkan majoriti yang terbunuh adalah kanak-kanak, wanita dan warga emas. Ia menambahkan lagi kesengsaraan rakyat Gaza yang ketika ini berdepan krisis kebuluran akibat bantuan kemanusiaan yang tidak dapat diakses di semua kawasan. Keganasan Israel juga turut berlaku di tebing barat di mana Zionis dilihat memusnahkan rumah, infrastruktur dan saluran paip. Menurut laporan Al Jazeera, tentera Israel melepaskan tembakan ke arah hospital kerajaan di Jenin. Zionis menyasarkan sekumpulan penduduk di hadapan Jabatan Kecemasan sehingga mencederakan sebahagian mereka.
Rundingan genjatan senjata dan pembebasan tebusan antara Israel dan Hamas terus menemui jalan buntu meskipun perbincangan bersama negara pengantara telah berlangsung selama berminggu-minggu. Jurucakap Kementerian Luar Qatar, Majid Al-Ansari, meluahkan kekecewaannya kerana genjatan senjata tidak dapat dicapai sebelum Ramadan. I can't offer any timeline, sadly, at the moment. The situation is very complicated on the ground. We are not near a deal, meaning that we are not seeing both sides converging on a language that can resolve the current disagreements over the implementation of the deal. But we remain hopeful, and we continue pushing for a deal to happen in the near future. Bagaimanapun, Qatar bersama negara pengantara lain tidak berputus asa untuk meneruskan rundingan. Ketika ini, rakyat Gaza menjalani ibadah puasa dalam keadaan ketakutan di mana serangan terus dilancarkan di Rafah dan Han Yunis. Sebelum ini, Israel enggan menerima syarat Hamas untuk berundur dan menghentikan pencerobohan ke atas Gaza walaupun penyerahan tebusan ditawar sebagai pertukaran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dalam ucapannya nekat untuk menghapuskan batalion Hamas di Rafah dan memastikan negara haramnya itu tidak lagi terancam. Hamas juga dalam masa sama bertegas untuk mempertahankan tanah air mereka. Baik, sementara itu, Ketua Hal Ehwal Luar Kesatuan Eropah Josep Borrell mengkritik Israel kerana menjadikan kebuluran sebagai senjata perang. Ketika bercakap di Majlis Keselamatan PBB, beliau dengan nada tegas mempersoalkan motif Zionis yang sengaja menyekat jalan darat bagi bantuan kemanusiaan. But this is a humanitarian crisis which is not a natural disaster. It's not a flood. It's not a earthquake. It's a man-made. And when we look for alternative ways of providing support by sea or by air, we have to remind that we have to do it because the natural way of providing support through roads is being closed, artificially closed. Selepas diberi amaran berhubung krisis kebuluran, Israel melaksanakan projek rintis dengan membenarkan 6 truk bantuan memasuki utara Gaza terus dari Israel. Bantuan daripada Program Makanan Sedunia WFP itu melalui pintu 96 di pagar keselamatan Israel dan kononnya bertujuan untuk mengelak Hamas mengambil alih bantuan itu. Sementara itu, sebuah kapal yang membawa 200 tan bantuan dengan sebahagian besarnya dibiayai Emirah Arab Bersatu UAE dalam perjalanan dari Cyprus dan mengambil masa 15 jam untuk tiba di Gaza. Polis Israel akan mengerahkan ribuan anggotanya ke Baitul Maqdis menjelang solat Jumaat pertama Ramadan di Masjid Al-Aqsa ketika situasi di Gaza masih tegang. Penempatan lebih ramai polis Israel di tapak ketiga suci umat Islam itu bagaimanapun telah bermula pada 1 Ramadan kononnya bagi mengawal situasi. Jurucakap polis Mirit Ben Meyer berkata kira-kira 2,000 jemaah menunaikan solat di masjid pada 1 Ramadan. Minggu lalu, pejabat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berkata jemaah Islam akan dibenarkan untuk mengakses Masjid Al-Aqsa. Namun, menurut polis, dalam satu kenyataan, penduduk Palestin yang hadir ke Masjid Al-Aqsa dari tebing barat yang diduduki dijangka berdepan sekatan, di mana hanya lelaki berumur 55 tahun ke atas dan wanita lebih 50 tahun ke atas dari wilayah itu dibenarkan memasuki perkarangan masjid atas alasan keselamatan. Masjid Al-Aqsa secara teknikal terletak di bawah kuasa Jordan, namun Israel mengenakan sekatan di dalam dan sekitar kompleks itu. Jumaat lepas berlaku kekecohan di tapak suci berkenaan apabila polis Israel dilihat menghalang rakyat Palestin memasuki Masjid Al-Aqsa dan hanya membenarkan solat di tepi jalan. Baik, laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Nazira Syaringat dan jurubahasa isyarat Azlina Muhammad Isa. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan Karim dan selamat malam.